Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okey, hari ini kita akan sentuh sikit tentang bahagian fungsian. Okey, kita ada 11 bahagian fungsian. Okey, jadi hari ini volume 1 lah. Cikgu terangkan beberapa dahulu bahagian fungsian-fungsian yang perlu anda tahu. Okey, sebelum tu kita kena tahu dua perkara. Okey, tentang bahagian fungsian ni. Satu, tujuan dia apa? Kemudian, apa peranan dia? Dua tu kena tahu dulu. Okey, apa maksud tujuan? Tujuan maksudnya untuk apa? Kenapa fungsian tu diadakan? Okey. Peranan, okey, apa maksud peranan? Peranan maksudnya apa yang bahagian tu kena buat. Okey, apa dia punya peranan dia? Okey, kita tengok fungsian yang pertama. Okey, kita ada fungsian pentadbiran. Okey, apa maksud pentadbiran? Okey, pentadbiran maksudnya dialah main, kepala dia. Okey, apa-apa pun semua akan rujuk kepada bahagian pentadbiran lah. Sebab selalunya, okey, kita tengok tujuan dia apa untuk memastikan operasi perniagaan ataupun organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Okey, itu tujuan dia. Main point dia, bahagian pentadbiran ni untuk apa? Okey. Kemudian kita tengok bahagian fungsian ni, kita dah tahu dia punya tujuan. Okey, supaya kita punya organisasi tu berjalan dengan lancar, perniagaan kita berjalan dengan lancar. Okey, kemudian kita tengok pula apa dia punya peranan. Okey, dekat sini peranan dia adalah untuk mengurus, menyimpan dan terima semua rekod-rekod yang ada. Okay, apa-apa yang kita lakukan dalam perniagaan, kita kena ada rekod. Jadi semua tu akan dihantar ke bahagian pentadbiran lah. Kemudian dokumen syarikat pun, apa-apa surat menyurat semua di bawah bahagian pentadbiran. Okey, seterusnya fungsian sumber manusia. Okey, ingat bila sebut sumber manusia, kita akan terbayang tentang pekerja lah. Okey, jadi macam biasa ingat balik. Okey, apa tujuan sumber manusia? Apa peranan fungsi sumber manusia? Okey, tujuan dia untuk membantu melancarkan operasi perniagaan lah. Okey, dengan semua sumber manusia yang ada. Kita pandai uruskan supaya cukup. Okey, fungsian sumber manusia ni juga awak dah tahu dia punya tujuan. Sekarang kita nak tahu apa dia punya peranan. Okey, tengok dekat sini peranan dia yang pertama, dia akan merancang sumber manusia tu. Okey, maksudnya nak tengoklah nak halukan ke mana, cukup ke tidak. Lepas tu perkhidmatan dia kita nak hantar dia di bahagian mana, kebajikan dia dijaga atau tidak, kita nak bagi apa. Kemudian latihan dan pembangunan supaya pekerja kita tu terlatih dan penghubungi industri ni kalaulah ada apa masalah, pihak human resource ni, semua manusia ni dia akan berbincang. Okey, apa yang berkaitan dengan permasalahan pekerja dia. Okey, fungsian yang seterusnya. Bukan macam cacing kan? Sebenarnya kecing. Kecing tu adalah fungsian kewangan. Okey, kewangan ni kita nampak simbol S dekat mata. Okey, tujuan dia untuk pastikan sumber kewangan tu diselaraskan lah. Okey, disalurkan dengan tepat. Okey, diuruskan dengan sempurna, dengan baik. Okey, diuruskan dengan baik. Kemudian kita tengok dia punya peranan pula. Okey, apa-apa ingat dalam kepala. Setiap fungsian ada tujuan dia, ada peranan. Okey, tujuan dia untuk apa? Peranan dia apa yang dia buat? Okey, jadi fungsian kewangan pula, peranan dia, okey, kita lihat. Okey, dia merangka kewangan. Okey, dia tengok bajet dia apa, untuk apa. Kemudian kita agihkan secara sistematik. Okey, bahagian sumber manusia mungkin diperlukan berapa banyak untuk bayar gaji. Kemudian kalau kawal perjalanan kewangan, setiap bahagian-bahagian yang ada tu dia akan tengoklah betul ke tidak, membazir ke tidak, mencukupi ataupun tidak. Itu bahagian fungsian kewangan. Okey, bila awak nampak komputer ni, kita terbayang, ini adalah teknologi maklumat dan komunikasi ataupun namanya ICT. Okey, tujuan dia untuk apa?
untuk tingkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi. Sebab selalunya dalam operasi penjagaan kita memang menggunakan teknologi maklumat. Nak dapatkan maklumat dalaman, maklumat luaran, okey. Sebab dia mudah. ICT ni dia memudahkan bahagian internet sendiri. Kemudian data pun kita akan simpan dalam bahagian sini jugalah. Okey, dalam bahagian ICT ni awak boleh terbayanglah apa yang fungsi-fungsi komputer boleh buat. Okey, kemudian kita tengok kepada dia punya peranan pula. Okey, memastikan keselamatan sistem. Okey, bila kita adakan operasi perniagaan, kita kan ada sistem yang mana semua rahsia-rahsia tersimpan dalam tu. Carta-carta keuangan pun kadang-kadang disimpan dalam ICT. Bagi ICT akan simpan. Okey, jadi hanya pengguna yang disahkan saja boleh akses. Okey, pekerja dalaman yang boleh masuk dalam sistem operasi inilah. Okey. Jadi hari ni cikgu bagi sikit je dulu, tak boleh banyak-banyak sebab kita ada 13 ke 11 bahagian fungsian. Okey, jadi ini barulah volume pertama. Nanti akan ada volume yang kedua. Jadi tunggulah yang seterusnya. Jadi sekian daripada Cikgu Sheila. Bye-bye. Assalamualaikum.